Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini Jumaat 9 hari bulan 2 2024 bersamaan dengan 28 Rajab 45, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah Cara Hidup. Nama apa kitab kita? Islam Cara Hidup. Sambungan perbincangan kita di muka surat 108. Muka surat 108. Tajuk dia khilaf dan perbezaan satu keluasan. Ini yang sepatutnya. Kalau kata benda tu khilaf, ada ruang untuk kita berbincang. Ada ruang untuk kita bermuzakarah. Ada ruang untuk kita mencari kebenaran. Jangan pula bila kata benda ni khilaf, boleh buat macam tak ada, orang panggil tak ada skru. Semua orang boleh masuk, cakap apa dia nak cakap kata, jangan. Khilaf, kerana itu khilaf ni ada dua. Satu dia panggil khilaf mu'tabar, satu lagi khilaf ghair mu'tabar. Ini kita akan bincang jenis khilaf nanti, insya-Allah. Untuk kali ini mukaddimah kita ni, kita nak tahu apa makna satu keluasan. Bagi jemaah yang ada kitab muka surat 108, 108. Yang tak ada kitab boleh dengar tanda-tanda, catat molek-molek. Khilaf merupakan sunnah ketetapan Allah. Dia panggil sunnatullah. Perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dapat dielak lagi. Nak lari tak boleh. Nak ke tak nak, kena nak. Orang Kelantan kata say ke tak say, kena say. Maknanya tak boleh lari dah. Mesti khilaf. Manusia berbeza dari segi rupa, warna kulit, bentuk badan, bahasa pertuturan, kaum, dia panggil ras, kabilah, pemikiran, cita rasa, akal fikiran dan sebagainya. Beza kita. Ada orang putih, ada orang hitam, ada orang kenik, ada orang tinggi, gemuk, kurus. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika laayatin lil'alimin. Antara tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan langit dan bumi serta berlainan bahasa dan warna kulit. Lidah kita bercakap tak sama. Duk Mekah suka di, duk alam masjid haram, hok ni cocang, hok ni yoya, bunyi macam-macam. Kita kata bahasa dia pelik, dia kata bahasa kita pelik, masing-masing tak faham. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda orang yang mengetahuinya, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang mengetahui. Orang tak tahu, tak ada apa dia. Surah Ar-Rum ayat 22. Seterusnya Allah Ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Asal kita ni mari daripada Tok Adam dengan nenek kita Hawa. Tulis mulai awal Hawa. Jangan duk main Tok Awa. Mari mana Tok Awa? Hawa nama dia. Lalu menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kamu dapat saling kenal mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut kalimah ta'arafu, mana untuk saling kenal mengenal, berkasih sayang, bermesra. Bukan li ta'araku, untuk tumbuk menumbuk, no. Bukan juga li taharabu, untuk perang memerangi, tidak. Yang bererti bertempur atau berperang, tetapi malangnya sudah menjadi sunnah mereka saling bertentangan. Nah, jadi Allah Ta'ala buat ada manusia ni tak sama berkelahi. Jarang-jarang yang tak sama bertoleransi. Nah, ta'aruf, kenal mengenal, bukan sekadar berkenalan saja, tapi ia termasuk dalam bermuamalah dengan cara yang ma'ruf, iaitu melakukan kebajikan, keadilan, ihsan dan hubungan sesama manusia. Seorang penyair yang masyhur, Abu Tayyib Al-Mutanabbi. Pelajar-pelajar ni kita ni kalau dia ambil, ada pelajar syair Abu Tayyib Mutanabbi, kau tunggu stam baru ada. Dia telah mengungkap sebuah syair tentang keadaan manusia. Takhalafan nasu hatta lattifaqa lahum illa ala syajabin wal khulfu fi syajabi. Faqila takhlusu nafsul mar'i salimatan wa qila tashraku jismal mar'i fil 'atabi. Bahasa Arab ni sedap kalau dengar. Masalahnya dengar sedap, faham tidak susah. Kita kena belajar sampai kita boleh faham, ya? Insya-Allah. Sentiasalah manusia itu berbeza, hampir tiada kesepakatan. Balah je dia. Beza je dia. Melainkan tentang kematian. Semua kita setuju belaka kita akan mati. Namun masih lagi berselisih pada hakikat mati. Balah juga situ. Sebahagian mengatakan jasadnya mati tetapi rohnya hidup. Tubuh kita yang mati, roh tak mati. Yang lain pula berkata bahkan roh mati menyertai jasadnya juga. Maknanya bak mati berkhilaf juga. Mutanabbi nak bagi tahu kepada kita, kita ni berkhilaf dalam semua perkara, termasuklah bak hakikat kematian. Mati. Mati ke tak mati? Mati. Nah. Baik. Manusia sentiasa berubah. Tulis dia punya tajuk, manusia sentiasa berubah. Macam mana dia berubah? Tengok ni pelajar. Tertegaknya alam ini, universe, dan kekalnya kehidupan di dunia ini bukan semata-mata untuk kumpulan atau golongan tertentu saja. Kita jangan jadi macam golongan serigala, golongan harimau, singa di padang pasir, di dalam hutan. Dia yang nak kuasa hidup, orang lain tak boleh. La. Jika tidak, nescaya golongan tersebut yang terpilih akan menghapuskan semua golongan lain. Hak kuat akan hapuskan yang lemah. Yang cerdik menghapuskan yang bodoh. Oleh sebab masing-masing mempunyai hak kehidupan yang tersendiri, tiada orang yang berhak untuk memusnahkan kehidupan orang lain. Jadi kita kena kata yang kuat bantu yang lemah. Yang kaya tolong orang miskin. Yang miskin tolong kayakan orang kaya. Betul ke tidak? Kalau tak ada orang miskin buat kerja, si kaya tu tak kena pergi menyangkut sendiri. Tak harap dia. Pegang cangkul pun tak kerti pak kaya ni. Dia tahu pegang kunci je. Jadi kita jangan tak boleh nak sombong. Orang kaya tak boleh sombong orang miskin. Orang miskin pun tak boleh nak sombong dengan orang kaya. Kita masing-masing perlu memerlukan, masing-masing tolong menolong,
Itu yang dikatakan. Setiap umat mempunyai kehendak yang berbeza dengan umat yang lain. Hatta individu pun mempunyai kehendak yang berbeza-beza dan berubah-ubah mengikut keadaan yang berbeza. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Sesungguhnya kamu melalui peringkat demi peringkat dalam kehidupan kita. Surah Al-Insyiqaq ayat 19. Manusia telah melalui berbagai-bagai peringkat dalam hidupnya. Mula-mula dia lahir kuat, mata pun tak jelek, bergerak pun tak. Kemudian besar, remaja, muda, tua, ada sehat, ada sakit, ada gembira, ada sedih dan sebagainya. Keadaan manusia tak sama. Semalam aku tengok dia happy, hari ni sedih je, kemurungan kata orang. Apa? Oh, semalam dia sedih dia ni, hari ni galak. Tahu galak? Galak ni happy lah. Tulis bahasa Kelantan kata galak, orang luar kata happy. Hari ni happy je awak. Tak sama. Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan menerusi sabdanya daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang menyebut, wa inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin thumma ara khairan minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair. Demi Allah, insya-Allah. Nabi ajar kita ni guna insya-Allah banyak. Tidaklah saya bersumpah dengan satu sumpah, namun apabila saya melihat sesuatu yang lebih baik daripadanya, saya akan membayar kafarah sumpah itu dan melepaskan diri daripadanya, kemudian melakukan apa yang lebih baik itu. Maknanya kita sumpah hari ni tak mau buat sekian-sekian. Duk 3-4 hari lagi, ternyata yang kita tak nak buat tu benda yang baik, rugi kalau tak buat. Maka kita bayar kafarah sumpah, beri makan 10 orang miskin, buatlah apa yang terbaik, tinggalkan sumpah itu. Maksudnya, baginda Nabi SAW ajar kepada kita, jangan duk kerah keng kata orang, jangan duk kerah kerak. Tahu kerah kerak? Nasi kerak puyuk tu kan, di periuk tu kalau nasi tu kerak, kerah nak makan betul boleh. Itu dia main kerah kerak. Ataupun dia main kerah keng ni tulang rahang ni, mana kerah tulang apa tulang ni tak gerak. Aku kalau aku kata tu lah, walaupun tahu kita tahu yang kita kata tu tak betul, tidak elok. Tak, Nabi ajar kepada kita kalau benda tu tak elok, kalau kita dah sumpah sekalipun, bayar kafarah sumpah, buatkan benda yang tu. Ini kaedah. Mana manusia ni berubah. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW sendiri sanggup mengubah pendiriannya walaupun setelah bersumpah, jika mendapati ia kurang tepat dan ada yang lebih baik daripada sumpahnya. Nabi boleh ya, dia pilih yang terbaik selalu. Tapi kenapa Nabi buat macam ni? Nak ajar, nak didik kita supaya jangan kerah-kerak, jangan kerah keng. Kalau kita tengok benda baik, tukarlah. Tak usah duduk kata, tak boleh, tak boleh. Macam mana tak boleh kalau sudah tahu benda tu baik? Buat je lah. Tengok, tajuk baru pula, 2 pilihan. Mana kita atas dunia ni, kita ada 2 je channel, 2 pilihan. Antara keindahan hikmah Rabbani ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 2 pilihan kepada manusia. Sama ada mereka ingin memilih syurga atau neraka. Mu pilih sendiri. Mu nak hak mana? Mana yang kamu nak? Yang baik, yang buruk. Yang comel, yang lawa. Nak mana? Firmanullah Ta'ala, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Oleh yang demikian, sesiapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman. Sebaliknya, sesiapa yang mahu kufur, biarlah dia kafir. Bukan Tuhan suruh kafir. Tuhan tak suruh jadi kafir, tapi Tuhan kata, aku sediakan 2 jalan, mu pilih mana yang kamu nak. Tapi risiko tanggung sendiri. Risiko kena tanggung sendiri. Yang dia semua kata, Tuhan bagi dah. Okey je, relax je.
Tuhan bagi pilih, bukan Tuhan bagi pilih, Tuhan nyatakan depan kamu ada dua lorong. Kau pilihlah mana satu, yang mana baik. Dan firman Allah Ta'ala juga, wahadainahun najdain. Kepadanya kami telah menunjukkan dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Surah Al-Balad ayat 10. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah memberikan tanggungjawab untuk membuat pilihan. Tanggungjawab kita lah pilih. Jika Allah menghendakinya, nescaya Dia akan menjadikan manusia semua itu malaikat yang taat dan patuh sepenuhnya. Malaikat ni dia tak derhaka kepada Allah. Malaikat dia tak derhaka kepada Allah. Taat setia yang tidak berbelah bagi. Itu malaikat. Malaikat dia macam tu. Namun kehendak Allah Ta'ala telah menjadikan makhluk ini dan menguji mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Akan tetapi Allah hendak menguji sebahagian daripada kamu dengan sebahagian yang lain. Jadi Tuhan nak uji kita, jadi ginilah kitanya. Surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 4. Jadi Allah kata, aku boleh je buat manusia ni jadi satu ya, serupa belaka. Kita nak kenal, aku tak kenal. Dia ni sama. Ataupun Tuhan buat lain belaka, macam kita ini lain. Para aja. Ni, ibu jari kita ni, ibu jari tak sama ni. Berapa juta orang ada di dunia, ibu jari dia jari tak sama. Kalau kita tak boleh nak pinjam ibu jari orang, pergi ambil bank. Tolong pecek ibu jari tak masuk. Itu keagungan Allah Ta'ala, dia boleh buat ibu jari yang begitu kuat. Baik, kita dah tahu sifat manusia ni ada dua pilihan, pilihlah yang terbaik. Isu yang ketiga, semua manusia berhak untuk mendapat kebaikan. Tanda pelajar. Semua manusia berhak menerima kebaikan dan berhak melakukan kebaikan. Ujian ini bukan dalam medan peperangan sahaja, bahkan meliputi seluruh aspek kehidupan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan umatnya dengan sifat al-ihsan. Sifat apa? Al-ihsan. Apa dia ihsan? Iaitulah belah kasihan dalam segala aspek, sama ada dalam peperangan, pertempuran, hukum bunuh, qisas, bahkan penyembelihan hayawan. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ingat Jumaat, ingat. Kenapa bunyi nama Nabi tak selawat? Rugi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Inna Allah telah memfardukan al-ihsan, sifat belas kasihan, kasih sayang, buat baik ke atas tiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu melaksanakan hukum pembunuhan, maka sempurnakanlah pelaksanaannya dengan baik. Pisau, pedang hok mu nak potong kepala orang tu, biar tajam. Habis. Putus kepala. Mu jangan pisau topok kau katok kau tu, wow, topik dah. Katok pula. Kan nyanyi seksa tu. Itu dia panggil. Wa idza zabahtum fa ahsinuz zibha. Bila kamu sembelih hayawan, sembelih dengan baik. Jangan duk tunjuk depan dia. Melih dengan pisau yang tajam. Wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatah. Naklah kamu tajamkan pisau dan letaklah binatang dalam keadaan yang selesa. Jangan letak hayawan itu menungging. Sembelih ikut sih lah, kita letak molek-molek, ada bantal kat bawah dia. Bismillah. Tengok. Allah Ta'ala ajar. Padahal dia nak mati dah tu. Tapi kita tetap dengan apa? Tetap dengan ihsan. Hadal hadis rawahu Muslim. Hadis rawahu Muslim. Demikian juga ihsan disyariatkan dalam kehidupan suami isteri.
dengan ni cik abang, cik adik, ahli keluarga, anak-anak dengar, jiran tetangga, kaki tangan syarikat, kaum kerabat dan seluruh anggota masyarakat. Semua kita kena baik. Kita dengan mak ayah kena ihsan. Orang tua tu dah tak larat, tolong dia. Ayah dengan ibu kepada anak-anak pula, tolong anak nak kasut sekolah beli, nak tu beli. Dengan keluarga, semua orang kita kena ihsan, ada sifat belah kasihan. Dalam bidang dakwah juga tidak terkecuali. Pendakwah-pendakwah kena ada sifat ihsan. Tengok orang berdosa, jangan pergi maki, jangan pergi jekah. Pergi dakwah baik-baik. Saudara, kita semua akan mati. Apa ni amalan yang kita buat akan dikira. Jadi cakap baik-baik, insya-Allah orang akan dengar. Orang akan sedar. Biiznillahi azza wa jalla. Bagi menjinakkan hati manusia kepada kebaikan, manusia perlu dipupuk rasa suka kepada petunjuk dan hidayah. Itulah dia panggil dalam Islam, dipanggil at-targhib wat-tarhib. Targhib mana kita beri galakan supaya orang buat. Tarhib dengan ha, tulis pelajar. Targhib dengan ghain, galakkan. Kempen, ajak. Orang Kelantan kata kecek. Tarhib dengan hak, memberi amaran. Jangan buat. Neraka nanti. Itu dia panggil tarhib. Menakutkan. Jadi dua ni kena ada. Sebagai pendakwah kita tengok keadaan. Kalau orang tu kuat buat maksiat, kita menakutkan dia dengan azab Allah. Kalau orang tu dah lemah, tak bermaya, kita bagi galakan supaya dia beramal, bertaubat. Kena ingat, Allah telah mensyariatkan satu golongan penerima zakat, ialah mu'allafati qulubuhum. Orang mu'allaf yang baru masuk Islam, ataupun yang baru berjinak-jinak nak masuk Islam, mu'allaf. Iaitu orang yang dijinakkan hati mereka, yang terdiri daripada saudara baru dalam Islam, dengan harapan untuk menguatkan iman mereka. Jadi orang baru Islam kita bagi sumbangan, bagi kasih sayang, bagi supaya dia jinak Islam, mesra. Begitu juga orang yang bukan Islam, yang sudah lunak dan jinak dengan Islam, kita buat baik pada dia dengan harapan dia menerima Islam, akan memeluk Islam. InsyaAllah. Jadi kita buat baik. Ketika Allah sifatkan Rasulullah SAW dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kamu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Ini Allah Taala puji siapa? Puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang besar. Dia punya CJISO dia, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan sahaja untuk golongan yang menerima dakwahnya, tetapi juga sebelum baginda diangkat menjadi rasul lagi. Mana akhlak dia terpuji daripada dilahirkan sampai Nabi kita wafat. Itu di dunia. Baginda sangat terkenal dengan akhlak yang sangat mulia dengan semua orang, sehingga akan digelar sebagai Al-Amin. Awan Al-Amin, orang yang punya integriti, akhlak, amanah, jujur. Itu amin. Selepas diangkat menjadi rasul, kian terserlah kemuliaan akhlaknya, ketinggian budi pekertinya melalui ajaran Islam yang dibawanya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, annam ra'atan baghiyan ra'at kalban fi yaumin har yutifu bi bi'rin. Seorang wanita baghiyan, wanita yang tidak baik. Ditulis ini terjemahan pelacur, mana wanita yang tak baiklah. Orang tina tak ju. Tulis itu, orang tina tak ju.
Dia telah melihat seekor anjing mengelilingi sebuah perigi pada suatu hari yang panas. Air tak ada, air ada dalam perigi. Macam mana anjing mau turun? Dia bukan pandai timbul air telaga. Orang Kelantan kata dia bukan, anjing bukannya pandai kara air. Kara tu maknanya, tahu kara? Apa bahasa Malaysia kara ni? Ni, kita ada timbul, kita ambil air. Menimbul air. Tulis kara. Bahasa Kelantan kata kara. Kara air tu maknanya timbul air. Sini kalau kata timbul ke kolam ni pula. Cari ikan lepas banjir dia. Bahasa kita ni indah. Sebab tu dia kena tulis indahnya bahasa kita. Baca belajar. Jadi dia tengok anjing ni panas, terjelai-jelai lidahnya. Adakah anjing tak jelai lidah? Ada? Mana ada anjing plastik? Semua anjing lidah dia kat luar. Sebab apa? Anjing lidah dia terjeler. Sebab apa? Dagai air. Ini dalam hadis ni. Anjing lain. Lepas mau beri minum air, jelai juga lidah. Kenapa? Siapa dia boleh jawab hal ni bijak? Tak boleh jawab, tak boleh balik cuti. Baru kau tahu. Cepat jawab. Sebab anjing dia tak ada peluh. Dia tak ada peluh. Semua benda keluar ikut lidah tu belakang. Sebab itulah anjing ni dipanggil najis mughallazah. Jilatan anjing itu kena basuh 7 kali. Kena sertu dia panggil. Bukan sama. Masuk cerita anjing kita hari ni. Ini kena belajar. Ini dalam kitab kita ni indah. Keindahan Islam ni ada cerita pengharaman. Benda-benda kenapa diharam. Anjing, kenapa babi tak boleh makan, lesh. Ini tadi dah kita keindahan Islam. Dia kembar dengan dua ni. Dua beradik. Orang panggil kembar siam. Ada kuning, kena ada yang biru ni. Alhamdulillah. Kita usahakan menzahirkan semua keindahan Islam itu setakat yang kita mampu. Biiznillahi azza wa jalla. Kita tulis, lepas tu kita baca kitab pula. Tuan-tuan hak malah baca, pakai dengar. Allahu Akbar. Suka tak suka dapat ilmu. Balik pula ke hadis. Jadi wanita ni wanita bari, wanita yang tak baik. Dia tengok anjing panas, dahaga, duk berpusing dekat perigi. Terjelai-jelai lidahnya akibat kehausan. Fanaza'at lahu bimuqiha faghufira laha. Wanita tersebut menanggalkan kasutnya. Dia ambil kasut dia, dia cebok air telaga, beri anjing minum. Fasyakarallah, anjing itu terima kasih kepada Allah Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala terima kasih kepada wanita ini, faghufira laha, maka diampunkan dosa dia. Itu di hadis ni rawahu Muslim. Ingatlah bahawa agama ini tidak diturunkan sebagaimana disangka oleh sebahagian manusia, iaitu disebarkan dengan kekerasan dan peperangan semata-mata. Tidak. Kekerasan, peperangan ada tempat dia. Kalau orang lawan kita kena lawan. Dan orang lawan kita kena lawan. Sebaliknya ia diturunkan untuk mengatur kehidupan, menjaga hubungan dan memakmurkan bumi ini. Ini kerja kita. Bukan kerja duduk berkelahi siang malam. Kerja kita duduk balas dengan orang. La. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah telah menciptakan kamu daripada bumi. Asal kita daripada tanah. Lah ni pun kita mari daripada pati tanah. Nak jadi air mani itu mari daripada makanan. Makanan mari daripada tanah. Dan menjadikan kamu orang yang memakmurkan bumi ini dengan tauhid, dengan ibadat, dengan akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Surah Hud ayat 61. Apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan datuk kita Nabi Adam alaihissalam, tujuannya untuk memakmurkan bumi ini dan berusaha serta mengembara di atasnya. Para malaikat telah bertanya kepada Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30.
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Mereka berkata, mengapakah engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan. Jadi malaikat duk faham macam tu manusia ni. Jadi surah Al-Baqarah ayat 30. Persoalan tersebut menunjukkan para malaikat mengetahui perbuatan melakukan kerusakan di muka bumi, mencetuskan pertumpahan darah dan peperangan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita fahami daripada perbincangan ini, Allah SWT tidak menciptakan manusia dan menurunkan kitab agar mereka berperang dan berbantah-bantahan. Syariat Islam datang untuk menjaga ad-daruriyatil khamsa. Tulis belajar. Ad-daruriyah khamsa ni 5 asas tonggak kehidupan manusia. Yang pertama, nak jaga agama. 2, jaga nyawa. 3, jaga akal. 4, jaga harta. 5, jaga keturunan. Ada yang keenam, tulis. Ada kata 6, iaitulah menjaga kehormatan diri. Kerana itu, bila nak jaga agama, Allah Ta'ala haramkan perbuatan apa? Murtad, ajaran sesat, ajaran menyeleweng, mesti dibenteraskan. Nak jaga nyawa, maka diharamkan pembunuhan. Sama ada bunuh orang atau bunuh diri, tak boleh. Makan benda-benda yang beracun, tidak. Nak jaga harta, maka diharamkan percurian, penipuan, scammer, tak boleh. Nak jaga harta, jaga keturunan, diharamkan perzinaan. Jaga kehormatan diri, diharamkan tuduh orang, dia panggil qazaf. Itu semua tu ad-daruriyatil khamsah ataupun daruriyat al-sittah. Allahu akbar. Dan semua perkara yang buruk dan memudaratkan. Syariat yang terakhir ini juga menjaga hak-hak manusia, termasuk hak mereka dalam berikhtilaf. Kita nak ikhtilaf, ada adab, ada SOP, ada peraturan. Allah telah menjadikan manusia ini sebagai sejenis makhluk yang boleh membuat pilihan. Allah juga telah mempermudahkan urusan itu pada makhluknya mengikut apa yang telah ditentukan kepada mereka, baik ataupun jahat, menerima petunjuk atau berada dalam kesesatan. Tersebut dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, beramalah. Hal ini disebabkan setiap orang akan dipermudahkan untuk melaksanakan amalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan untuknya. Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka dengan ini, khilaf, perbezaan tidak dapat dielakkan. Tidak dapat dielakkan. Nak elak tak boleh. Tapi kita kena kurangkan, kita tangani dengan cara yang baik, biiznillahi azza wa jalla. Antara perkara yang tidak dapat dielak, tak dapat nak lari, ialah manusia berbeza pandangannya antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana mereka berbeza tahap akal dan kecerdikan serta pemilikan ideologi dalam memahami fiqh al-maqasid, objektif syariat. Kita dah baca dulu kan 5 ke 8 sebab-sebab ulama berikhtilaf. Kita dah baca dulu di awal. Al-masalih, kemaslahatan, serta mengetahui al-aulawiyat, perkara yang perlu diberi keutamaan, dan al-fadil, yang lebih dan yang kurang. Jadi itu semua ni, dengan perbezaan penilaian ni, parameter inilah yang menyebabkan kita berbeza. Berbeza. Jelas ke tidak?
Alhamdulillah. Perbezaan juga berlaku kerana perbezaan jiwa dan perasaan manusia. Kehendak, kecenderungan, minat dan sebagainya. Tak sama kita ni. Kita naik kereta, satu family naik kereta. Pergi healing. Healing ke apa? Healing. Nak pergi healing. Mau nak pergi healing mana jati ni? Suruh kereta, masuk restoran. Hak ni minta, hak ni, yang ni minta, ni minta, ni. 10 hari anak-anak, 10 menu dia minta. Kenapa tak sama? Ikut ayah je. Sebab cita rasa berbeza-beza. Duduk rumah tak apa lah, tak ada pilihan. Mak buat nasi goreng lah kita makan. Tapi kalau mak pergi kedai, tak sama dah. Ayah minta lain, mak minta lain, anak minta lain, baby minta lain, semua minta. Itu dia panggil perbezaan cita rasa. Jangan berkelahi. Kadang-kadang terpaksa ayah kena guna kuasa veto. Kita nak cepat ni, maka ikut aku minta je. Jangan dia pelik-pelik dah. Kadang-kadang dia minta pelik, 1 jam tunggu. Alah. Kita nak berjalan jauh. Ingat baik-baik. Tengok ni. Ia juga berlaku kerana perbezaan tahap keikhlasan. Ada juga orang buat kerja tak ikhlas. Tahap kebebasan jiwa manusia daripada kongkongan hawa nafsu, keteguhan untuk memisahkan diri daripada semua pengaruh luar seperti masyarakat. Kadang-kadang kita terpengaruh ke masyarakat. Politik, ni hak paling teruk sekali perbalahan kita dalam ni, iaitulah perbalahan dalam politik. Politik ni kita tak boleh nak pakai buah. Orang Kelantan kata tak boleh pakai buah. Dia duduk alik ni, dia hentam hak tu. Besok dia tukar baju lain, dia gomor kita pula. Tak boleh nak pakai. Orang politik lah orang yang paling lidah bercabang, yang paling kuat sekali dalam bab percakapan dia. Tapi kalau orang ikhlas perjuangan dalam politik yang yang betul-betul berprinsip, insya-Allah dia tidak lari. Dia duduk di mana pun, insya-Allah. Tapi gitulah kita tengok semualah. Tak usah duduk ulah banyak kat bawah ni. Kita bagi tahu secara alam nyata, alam realiti yang berlaku depan mata kita. Pemerintah sama juga. Belum boleh kuasa, berguling-guling. Nak ke kuasa. Nak bawa keadilan dan kedamaian. Bila sudah berkuasa, berguling-guling, takut hilang kursi pula. Allahu Akbar. Ana tengok Katong Arak, suka dia. Katong Arak, dia ulah isu perebutan jawatan dalam politik. Dia kata syaitan lari bila kita baca ayat kursi. Tulis kata-kata hikmah Arab. Syaitan lari bila baca ayat kursi. Manusia berperang bila takut hilang kursi. Sedap juga kata-kata hikmah. Bolah ulah bab politiknya. Nyemarah dia pelajar-pelajar ni. Pelajar-pelajar ni banyak warna ni. Warna-warni ada kat sini. Dia tak sabar. Bila kita ulah, dia ulah balik. Allahu Akbar. Sabarlah kita nak mengaji kan ni. Bab politik tu letak dalam lain lah, dalam baju lain. Baiklah. Ia juga terjadi kerana faktor maklumat atau pengetahuan yang ada pada seorang itu, sama ada banyak atau sedikit, tidak kiralah maklumat dalam ilmu syarak ataupun ilmu keduniaan. Bila kita sebut benda-benda yang dia jarang dengar, hukum sekian-sekian, dia hentam kawan tu. Mari mana ustaz ni, ambil mana hukum. Kalau kau buka kitab je, jumpa selalu. Ni masalah kita. Masalah kitanya masalah menghukum sebelum sebelum kita kaji. Jatuh hukum sebelum mengkaji. Nauzubillah. Ilmu syarak, ilmu dunia tak kira nak berkelahi. Khilaf yang berlaku ini pada asalnya adalah rahmat dan as-sa'ah. Tulis pelajar, tulis Quran Arab. As-sa'ah alif lam alif lam sin ain ta. As-sa'ah maknanya ada keluasan. Kalau kata as-sa'ah itu jam, tak ada alif. As-sa'ah. Rahmat dan as-sa'ah yakni keluasan syariat. Ia akan menjadi sempit
dan susah apabila dipengaruhi oleh hawa nafsu atau mementingkan diri. Naam. Malah berlaku tanpa mengikut jalan yang dibenarkan oleh syarak. Pada ketika itu ia akan bertukar kepada perpecahan, perbalahan dan menimbulkan huru-hara dalam kalangan ummah. Seorang penulis, Ishaq bin Bahlul. Hei, mengajar dengar orang kata Bahlul? Ajar dengar. Bahlul ni ada sungguh. Bukan satu watak. Tapi kita sini kalau kata Bahlul, orang bengong dah. Bahlul dia tu. Orang Kelantan kata orang tak puk. Sebenarnya Bahlul ni ada orang. Bahlul ataupun Buhlul. Buh tulis balik. Ba, ha, lam, walam. Bahlul. Ishaq bin Bahlul telah menulis sebuah kitab. Kemudian beliau pergi bertemu dengan Imam Ahmad dan mengatakan, Syekh Imam, kitab ini saya namakan kitab ikhtilaf, kitab perbezaan. Jawab Imam Ahmad, jangan kamu namakan kitab itu begitu, tapi namakan sebagai as-sa'ah, kitab yang mengandungi keluasan syarak. Tindakan ini menunjukkan kepahaman Imam Ahmad yang begitu mendalam terhadap hakikat ikhtilaf. Ikhtilaf ni hakikat lain. Baik setara mana pun, balah. Berkata sebahagian ulama, nak dengar ke nak pergi makan pagi dah. Cerita Bahlul mu tak aja dengar lagi ni. Sibuk. Bahlul ni dia cerdik. Dia duduk di bawah pokok dekat dengan kubur. Pergi kat kubur belakang asrama tu, duduk mikir ke Bahlul situ. Tak lama khalifah mari. Naik kuda comel, peruk mari. Kata khalifah, nu Bahlul ke depan nu? Bahlul ni terkenal dengan kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah. Sebab tu lah kita kata orang buat karut je kata Bahlul ni orang tak betul. Tak, dia molek. Dia mari, khalifah mari, dia kata Bahlul menasihat pada aku Bahlul. Dia pun cerita. Dia kata sebab apa tuan jadi macam ni? Dia pun cerita. Mu duk bina rumah yang kamu sayang nak tinggal, sedangkan kamu duduk, Bahlul ni duduk kat kubur. Dia kata aku duk bina rumah yang kekal di sini. Dia akhir kali dia nasihat panjang, kita ringkas ya. Nanti cerita panjang dia kita cerita semula. Akhir kali dengan nasihat Bahlul, khalifah pun menangis. Sebab teringat dia akan mati masuk dalam kubur. Dia kata di sini tempat kita duduk lama, istana hak kita buat tu duduk sekejap. Lepas tu tinggal ke orang lain pula. Jangan main-main. Mari. Berkata sebagai ulama tentang para sahabat, ittifaq para sahabat dalam sesuatu masalah menjadi hujah yang kuat. Sahabat Nabi ni, ikhtilaf antara mereka pula membawa rahmat yang sangat luas. Apa dia maksud? Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Az-Zahid, sesuatu yang tidak saya sukai adalah apabila sahabat-sahabat Nabi SAW tidak berikhtilaf dalam satu masalah hukum. Hal ini demikian kerana sekiranya mereka sepakat ijma' terhadap sesuatu hukum, maka orang yang menyalahinya akan dikira sebagai mereka yang sesat atau salah. Sedangkan jika mereka berikhtilaf, orang ramai akan dapat mengambil pandangan daripada sahabat yang berlainan itu, sekaligus menjadikan sesuatu hukum itu menjadi luas. Contohnya, dalam masalah ini Ibnu Abbas kata boleh, Sayyidah Aisyah kata tak boleh. Maknanya ada keluasan. Kita boleh tengok mana kuat hujah, kita nak pilih ikut siapa. Tapi kalau semua sahabat kata haram lah kau, siapa dia langgar, dosa besar, risiko tinggi sebab kita langgar ijma' sahabat. Itu maksud ayat ni, maksud kata-kata Umar bin Abdul Aziz ini. Manusia semuanya memerlukan ilmu hisab, matematik dalam muamalatnya seperti jual beli. Disebabkan ia mempunyai asas dan kaedah-kaedahnya sendiri, manusia juga memerlukan ilmu nahwu dalam percakapan dan penulisan mereka. Maka disebabkan itu terdapatnya kaedah nahwu dan i'rab, bagi atas, bagi depan, bagi bawah, bagi mati.
manusia sudah semestinya berikhtilaf, maka perlu wujudnya satu ilmu yang mengandungi kaedah-kaedah, mekanisme yang ideal untuk berikhtilaf. Dengan demikian, semua pertikaian tidak terkeluar daripada adab dan akhlak. Tanpa adab berikhtilaf, sesebuah perbezaan pendapat akan menjadi semata-mata perseteruan yang menolak segala kebenaran. Kesannya, ia akan menghancurkan golongan yang berikhtilaf itu sebelum orang lain. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan nyatakan pentingnya kesatuan, jauhi perpecahan. Biiznillahi azza wa jalla, kita akan sambung dalam siri yang berikutnya setelah kita bercuti, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.